Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada semua murid. Terima kasih kerana meluangkan masa menonton video PDP Cikgu. Mata pelajaran sejarah pada hari ini kita akan mulakan dengan tajuk 1 iaitu negara Malaysia. Unit 1 lahirnya sebuah cinta dan cikgu akan menerangkan sebab-sebab pembentukan Malaysia. Kamu boleh rujuk buku teks sejarah tahun 6, muka surat 2 dan 3. Jika tiada buku teks bersama kamu, kamu boleh rujuk lembaran buku teks yang telah cikgu lampirkan di sini. Baiklah, kita mulakan dahulu dengan pengenalan gagasan pembentukan Malaysia. Gagasan pembentukan Malaysia telah dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj semasa beliau berucap dalam satu majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara yang berlangsung di Singapura pada 27 Mei 1961. Siapa Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj? Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Gagasan pembentukan Malaysia dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman kerana beliau merasakan ada sesuatu yang perlu beliau lakukan kepada negara-negara yang masih belum bebas daripada ancaman komunis. Antara sebab-sebab pembentukan Malaysia terdiri daripada 3 sebab, iaitu sebab yang pertama ialah menjamin keselamatan negara. Pada ketika itu, Singapura dan Sarawak masih belum bebas daripada ancaman komunis. Mereka menghadapi ancaman komunis tanpa henti. Maksudnya komunis masih bebas berada di dalam kedua-dua negara tersebut pada ketika itu. Pihak komunis berusaha menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis bagi menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Jika mereka ada sebuah negara untuk mereka bertapak, jadi mudahlah mereka menyebarkan dakyah-dakyah fahaman mereka kepada penduduk setempat dan juga rakyat di Asia Tenggara pada ketika itu. Namun Tunku Abdul Rahman tidak akan membenarkan perkara sedemikian berlaku. Dek kerana rasa cintanya kepada negara, beliau telah menyatakan hasratnya untuk membentuk sebuah negara Malaysia yang terdiri bukan sahaja daripada rakyat Tanah Melayu, malah terdiri daripada rakyat Singapura dan Sarawak. Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis kerana mereka sudah bebas daripada ancaman komunis ketika itu. Ini menurut Tunku Abdul Rahman, inilah peluang rakyat-rakyat di Tanah Melayu ataupun Persekutuan Tanah Melayu membantu Singapura dan Sarawak untuk turut merasai kebebasan daripada berada di bawah cengkaman ancaman komunis. Berikut merupakan gambar-gambar pihak komunis ketika cuba menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Banyak lagi gambar-gambar yang kamu boleh lihat di Google, kamu boleh type ancaman komunis, pengaruh komunis di Asia Tenggara yang kamu akan dapat lihatlah berbagai lagi gambar-gambar kekerasan dan cara-cara komunis menguasai negara-negara yang mereka jajah pada ketika itu. Baik, sekarang kita masuk sebab pembentukan Malaysia yang kedua. Pembentukan Malaysia diilhamkan oleh Tunku Abdul Rahman adalah untuk memajukan sosioekonomi. Negara-negara yang masih belum bebas daripada ancaman komunis ketika itu mempunyai sosioekonomi yang sangat mendatar. Ekonomi mereka tiada perkembangan positif. Okey, sekiranya negara-negara yang menyertai pembentukan Malaysia bersatu, mereka akan dapat menyaksikan peningkatan sosioekonomi yang tinggi. Yang pertama, meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan. Barangan-barangan tempatan kita semestinya berkualiti, namun jika tiada saluran yang betul, kita tak dapat memasarkan saluran barangan kita ke negara luar. Jadi bila kita dah bentuk pembentukan Malaysia, kita dah ada satu tapak yang kukuh, jadi kita boleh dapatkan kepercayaan daripada pelabur luar
untuk membeli dan berurus niaga dengan negara kita. Okey, perkara tersebut sekaligus akan memajukan taraf hidup rakyat. Tidak kisahlah di luar bandar ataupun di bandar. Mereka akan dapat menjual hasil-hasil kraft mereka, akan menjual hasil pertanian mereka dengan negara luar. Kalau dahulu hanya dijual kepada penduduk setempat. Tapi jika berada di dalam sebuah negara besar bernama Malaysia, mereka mampu menarik minat pelabur-pelabur dari negara lain. Berikut merupakan gambar-gambar ketika rakyat Malaysia sedang menjalankan aktiviti bagi meningkatkan taraf sosioekonomi negara. Ada pelbagai aktiviti yang dilakukan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi negara. Antaranya ialah seperti aktiviti pertanian, melombong biji timah, perikanan, jual beli dan banyak lagi. Sekarang kita masuk sebab-sebab terakhir iaitu sebab pembentukan Malaysia yang ketiga ialah untuk mencapai keseimbangan kaum. Pembentukan Malaysia membentuk keseimbangan kaum bermaksud tiada lagi jurang perbezaan setiap kaum. Setiap kaum akan menerima kemudahan yang sama, layanan yang sama rata dan perkara ini dapat mengelakkan perbalahan kaum. Baik, di Malaysia kita terkenal dengan pelbagai kaum dan etnik. Jika Tunku Abdul Rahman tidak mengambil tindakan untuk membentuk sebuah negara Malaysia, sudah tentu negara kita masih hidup dalam puak kaum yang tersendiri. Okey, ekonomi negara juga akan terjejas apabila berlakunya perkara sebegini. Berikut merupakan gambar-gambar yang menunjukkan pelbagai kaum dapat hidup bersama secara harmonis selepas pembentukan Malaysia. Tiada lagi perbalahan kaum, tiada lagi rusuhan kaum. Rakyat Malaysia dapat berganding bahu dalam memajukan negara Malaysia. Perkara inilah yang harus kita ingat sampai sekarang agar tidak lagi berlaku peperangan yang melibatkan rakyat Malaysia sendiri yang bermusuhan sesama kaum. Baiklah, murid-murid, di sini cikgu lampirkan juga keratan berita RTM, Keratan Akhbar pada satu ketika dahulu. Berikut ialah kronologi bagaimana penubuhan Malaysia bermula daripada 27 Mei 1961 iaitu sewaktu Tunku Abdul Rahman mula menyatakan hasratnya sehinggalah 16 September 1963 iaitu upacara pengisytiharan Malaysia. Murid-murid bolehlah baca, boleh pause kejap pada video ini dan baca dan murid-murid akan faham bagaimana tertubuhnya sebuah negara yang bernama Malaysia. Baiklah murid-murid, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di dalam PDPR akan datang. InsyaAllah, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.